Assalamualaikum murid-murid. Berjumpa lagi kita pada minggu ini dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6, Unit 1 Penghasilan Projek. Topik kita pada minggu ini ialah Sistem Asas Elektromekanikal. Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 8 dan juga muka surat 9. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan. Okey, objektif kita pada minggu ini ialah kita nak kenal pasti sistem asas elektromekanikal. Ada 3 semuanya. Yang pertama, motor dan gear, motor takal dan tali sawat, motor gegancu dan rantai. Seterusnya, kita nak mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal dan kita nak kenal pasti projek elektromekanikal yang boleh kita bina. Okey, sebelum kita mulakan, apakah sistem asas pergerakan yang digunakan pada gambar ini? Baik, ini adalah gambar kereta kawalan jauh atau yang biasa kita sebut kereta remote control. Kita biasa sebut kereta remote control, kereta remote control. Baik, sistem asas pergerakan apa yang alat mainan ini gunakan? Okey, sistem yang digunakan ialah sistem elektromekanikal yang digunakan adalah motor dan gear. Okey, ini adalah gambar dalaman bagi kereta kawalan jauh tersebut. Okey, pada tayar belakang ini jika murid-murid dapat lihat, terdapat satu motor dan juga gear. Apabila dikenakan tenaga elektrik, dia akan berputar dan menggerakkan tayar tersebut. Itu yang dinamakan sebagai sistem elektromekanikal bagi asas pergerakan alat permainan ini. Okey, sistem asas elektromekanikal. Elektromekanikal membawa maksud gabungan antara komponen mekanikal bersama dengan komponen elektrik dan juga elektronik. Okey, gabungan ni maksudnya campuran lah. Mesti ada dua lah. Satu mekanikal yang bergerak dan lagi satu adalah komponen elektrik dan elektronik seperti bateri, wire, motor. Kalau komponen mekanikal tu macam ganda, gear, shaft dan sebagainya. Itu maksudnya. Okey. Asas elektromekanikal terdiri daripada 3 jenis sistem pergerakan yang kita akan belajar pada tahun 6 lah. Yang pertama, motor dan juga gear. Yang kedua, motor, takal dan tali sawat. Yang ketiga, motor, gegancu dan juga rantai. Baik, ada 3 semuanya yang kita akan belajar dan yang akan kita kenal pasti. Okey, yang pertama, motor dan gear. Okey. Motor tu bukan motosikal ataupun motosikal atau yang kita biasa nampak tu, tak. Motor itu adalah seperti dalam gambar ini yang terdapat dalam kereta kawalan jauh tersebut. Okey. Okey, contoh ini menggunakan motor dan juga gear sebagai sistem asas pergerakan. Itu yang pertama. Apabila motor mendapat tenaga elektrik daripada bateri, motor akan menukarkan tenaga elektrik ke tenaga kinetik. Tenaga kinetik itu membawa maksud tenaga pergerakan lah. Dia berputar lah. Okey. Seterusnya, motor akan memusingkan shaft dan memutarkan gear yang tersambung. Okey, dekat motor ni ada shaft. Lepas tu ada gear yang bersambung dengan motor itu. Apabila motor mendapat tenaga elektrik, dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga pergerakan, maka gear itu juga akan berputar. Seterusnya, dia kata gear yang dipasang secara bersentuhan akan berputar dan seterusnya memusingkan ganda. Okay, apabila dah berputar gear ini akan memindahkan tenaga kepada gear yang lebih besar yang tersambung dengan ganda. Ganda tu maksudnya satu besi yang memegang roda pada kereta kawalan jauh tersebut. Okay, ini yang pertama. Sistem asas pergerakan yang pertama iaitu motor dan juga gear. Okay, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah motor
takal dan tali sawat. Okey, jika awak lihat pada gambar yang cikgu tunjukkan ni, dekat buku teks pun ada, dia ada tali sawat ataupun tali lah yang menghubungkan motor dan juga tali sawat dan juga takal tu. Takal yang menggerakkan alat yang kita gunakan ini. Contohnya ini adalah apa ni orang kita panggil penebuk ni, mesin penebuk lubang ni dekat bengkel RBT ada, ataupun yang ni contohnya adalah kereta kabel mainan. Okey. Motor berfungsi setelah mendapat bekalan tenaga elektrik dan menukarkan kepada tenaga kinetik lah. Ditukar kepada tenaga pergerakan. Yang kedua, apabila motor bergerak, takal yang bersambung pada hujung syaf motor akan turut berputar. Okey, tadi yang pertama dia gunakan gear. Gear tu dia bergerigi. Takal ni pula dia memegang tali sawat. Okey. Seterusnya, takal yang berputar akan memindahkan tenaga putaran kepada tali sawat yang menghubungkan dua takal. Okey, takal yang pertama pada motor, takal kedua pada mainan atau alat yang ada itu. Okey, seterusnya, sistem ini digunakan pada kebanyakan kereta kabel yang terdapat pada masa kini. Okey, kereta kabel diguna kabel kan. Jadi, kat satu hujung ada motor yang besar. Lepas tu diguna kabel ataupun tali ataupun tali sawat kita panggil. Kalau kereta kabel yang betul tu, yang besar yang macam kat Genting Highland tu, ataupun yang di Pulau Langkawi tu, dia gunakan kabel yang besar lah. Jadi dia berputar dan takal itu akan memutarkan tali sawat atau kabel tu. Jadi kereta kabel yang ada pada dia boleh bergerak. Okey, itu yang kedua. Bezanya kat situlah dia gunakan takal, yang tadi menggunakan gear. Baik, yang seterusnya yang ketiga, motor, gegancu dan juga rantai. Okey, ini gambarnya. Motor, gegancu dan juga rantai. Ini ada gambar basikal satu, ni ada satu lagi mainan. Kereta kebal lah ni. Okey, kereta kebal ni dia ada motor, dia ada gegancu dan juga rantai. Kalau kat basikal kita biasa tak ada motor lah. Kita kayuh kan, jadi ada gegancu. Gegancu tu gear lah, gear yang bersambung dengan rantai. Bukan gear yang bersambung dengan gear, tidak. Dia dihubungkan menggunakan rantai. Okay. Bentuk gegancu adalah sama seperti gear yang bergerigi. Gear tadi dengan gegancu, kalau kita sebut sprocket lah, sprocket motor kan, sprocket basikal tu. Okay. Bentuknya sama tapi cara dihubungkan adalah berbeza. Okay, terdapat dua jenis gegancu. Iaitu yang pertama kita panggil dia gegancu pemacu. Gegancu pemacu ni disambungkan pada motor. Yang melekat pada motor tu kita panggil dia pemacu. Dan yang kedua adalah gegancu dipacu. Iaitu satu lagi gear yang dihubungkan menggunakan rantai. Jadi ini adalah sistem asas pergerakan kita yang ketiga. Ada 3 jenis pada minggu ini. Okey, yang pertama tadi cikgu ulang balik. Cikgu patah balik. Cikgu patah balik sekejap. Kita ke... Okey, yang pertama tadi motor dan gear. Yang kedua motor, takal dan tali sawat. Dan yang ketiga motor, gegancu dan rantai. Seperti gambar yang awak dapat lihat ni. Okey, itu sahaja pada minggu ini. Topik kita iaitu berkenaan dengan sistem asas elektromekanikal. Cikgu harap murid-murid dapat faham. InsyaAllah cikgu akan sediakan sedikit lembaran kerja untuk kamu. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.